Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, apa khabar? Kita bertemu dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-162 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini ada sesuatu pengajaran, ada sesuatu amalan yang kita boleh bawa dalam kehidupan seharian. Ahlan sahabat-sahabat yang saya nampak di orang komen, Zimah Don, Hardi Suhaimi, Abdullah Kamarul Zaman, Nurhayati Yahya, Anita Maizan, Yaya Lia, Ummi Zayhadi, Arif Taib, Habibah Abdul Aziz, Galik Sprit, Nurazia Mukhtar, Nur Baiduri, Safia Sapian, Ruslina Saharuddin, kemudian Tuan Nurahim Sharif, Jamaliyah Manab, Ummi Zayhadi, Wan Ismail Wan, Nurul Hidayat, Ana Sukaimi, Siti Nur Aisyah Ahmad, Zainur Rafa, M. Nasir Harun, Rukumah Yusuf, Azimah, Kamiza Muhammad Amil, Sa'idah Sa'id Muhammad Malbari, Siti Mazura, Siti Arfa binti Harun, kemudian Zahini Wahid, Aziza Izzah, Nur Mariyah, kemudian Faridah Hamdan, Zainun Hadi, Tumirah Damiri, Rokiah Mustafa, Karimah, dan juga Nuramat Darus, Aisyah Usman, Syarina Jupri, Nur Aini Nasi, Nur Azli Syarman Khamis, Kati Khairuddin, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama, melapangkan masa bersama. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat yang mendoakan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Saya nampak dorong komen ada yang kata jelas, Tuan Nur Rahim kata jelas daripada Seri Kembangan, kata Khairuddin kata jelas daripada Singapura, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Saya harap suara saya adalah jelas, audio video saya adalah jelas. Moga-moga kita dapat berkongsi dalam tempoh 30 minit ini, berkongsi sesuatu daripada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, jemput rakan-rakan yang lain, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita berada pada tajuk berkenaan tentang tilawah Al-Quran, pembacaan Al-Quran. Imam Nawawi pada awal fasal ini menerangkan tentang tempoh orang-orang yang khatam Al-Quran. Lalu beliau mulakan dengan ada daripada salafus salih yang terdahulu, mereka yang menghatamkan Al-Quran 2 bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali, ada yang 10 hari sekali, ada yang 8 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, kemudian ada yang 6, 5, 4, dan juga kata Imam Nawawi banyak juga yang menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Kemudian Imam Nawawi bawakan juga riwayat-riwayat tentang orang yang menghatamkan Al-Quran setiap hari, sehari semalam. Bahkan kata Imam Nawawi ada yang menghatamkan Al-Quran pada waktu itu sehari 2 kali.
Bahkan beliau kongsikan kepada kita tentang yang paling banyak beliau pernah dengar, beliau pernah pada waktu itu tahu adalah apa yang dilakukan oleh Al-Jalil, As-Sayyidul Jalil Ibnul Katib As-Sufi rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita nak sambung daripada muka surat yang ke-208 pada perenggan yang 1, 2, 3, perenggan yang keempat. Kita nak sambung daripada perenggan yang keempat. Lalu mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 208. Masih lagi pada tajuk fasal mengkhatamkan Al-Quran pada perenggan yang keempat. Imam Nawawi menyebut, sementara itu mereka yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat sangat ramai. Ini kita telah baca juga semalam. Bagaimana Imam Nawawi menerangkan orang yang pada waktu itu mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat, maka ramai. Bahkan itu amalan sebahagian daripada sahabat. Kata Imam Nawawi, faminhum Uthman bin Affan. Uthman bin Affan pernah mengkhatamkan seluruh Al-Quran pada satu rakaat. Begitu juga berkenaan tentang Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu dan juga Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Lalu apakah yang terbaik? Di sini Imam Nawawi ringkaskan apakah yang terbaik. Adakah pada waktu itu baca sebanyak mungkin ataupun pada waktu itu baca dengan dengan perlahan dan bagaimana? Kata Imam Nawawi, wal mukhtar, dan yang terbaik, mukhtar maksudnya yang terbaik. Wal mukhtar anna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Ini jawapan dia. Apakah yang terbaik? Nak baca Al-Quran secara banyak ataupun pada waktu itu nak baca Al-Quran perlahan-perlahan? Kata Imam Nawawi, pastinya yang terbaik. Jawapannya adalah dalam hal ini bergantung kepada kemampuan individu. Setiap orang berbeza-beza. Dia tak ada satu jawapan khusus. Pada waktu itu kata, tidak, mesti baca Al-Quran perlahan-perlahan. Sebab orang-orang yang baca Al-Quran, contohnya seperti Sayyidina Uthman bin Affan, beliau sangat faham apa yang dia baca. Orang yang baca Al-Quran, contohnya pada waktu itu setiap hari khatam ataupun pada waktu itu sehari 2 kali khatam, antaranya amalan Imam Syafi'i, mereka sangat faham pada waktu itu apa yang mereka baca. Lalu pada waktu itu kata Imam Nawawi, jawapan yang paling tuntas adalah setiap orang berbeza kemampuan dia. Kita tak boleh pada waktu itu nak letakkan Imam Syafi'i ataupun Sayyidina Uthman bin Affan ataupun Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhum, dia punya pemahaman seperti tahap kita punya pemahaman. Tidak. Sebab itu kata Imam Nawawi, jawapannya adalah wal mukhtar, dan yang terbaik. Berapakah kadar bilangan bacaan Al-Quran? Annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Sebenarnya ianya berbeza mengikut kemampuan individu. Bergantung kepada kemampuan individu tersebut. Lalu apakah maksud dengan kemampuan individu? Adakah maksud kalau ikut kemampuan, saya seumur hidup hanya 1 kali khatam, sebab itu je kemampuan saya? Tidak, bukan maksudnya begitu. Imam Nawawi terangkan apakah yang beliau maksudkan dengan mengikut kemampuan. Kata Imam Nawawi, siapa yang pada waktu itu memerlukan pemikiran panjang, faman kana yadhharu lahu bidaqiqil fikr, barang siapa yang pada waktu itu memerlukan pemikiran panjang, daqiq maksudnya mendalam. Di sini kita terjemahkan sebagai mendalam, pemikiran yang mendalam. Lalu panjang ini kita tulis dalam kurungan daqiq, maksudnya pada waktu itu mendalam. Pemikiran ataupun penelitian yang mendalam ketika mana membaca Al-Quran bagi memahami dan menelaah kandungan Al-Quran. Maka orang yang pada waktu itu dia baca Al-Quran dengan tujuan untuk menelaah ataupun pada waktu itu untuk mencari sesuatu maksud daripada Al-Quran. Contohnya para ulama usul fiqh, mereka nak mengkaji sesuatu permasalahan, mereka nak merungkaikan sesuatu persoalan,
mereka perlu masa untuk mengkaji. Maka orang yang pada waktu itu dia nak memahami ataupun nak menelaahkan dengan Al-Quran dan dia memerlukan pada waktu itu penelitian yang mendalam, maka mereka ini ikut kemampuan mereka, berapa banyak yang mereka boleh baca. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, hendaklah mencukupkan diri dengan membaca apa yang mampu difahaminya dengan baik. Lalu orang yang memang baca untuk mengkaji sesuatu permasalahan ataupun mengkaji sesuatu persoalan, nak meneliti dengan mendalam sesuatu perkataan, maka dia bacalah pada waktu itu berapa yang dia mampu. Dan kita pun pernah baca dalam riwayat Syama'il Imam Tirmizi, bagaimana baginda Nabi SAW pernah baca satu ayat sepanjang malam. Ulang satu ayat daripada malam sampailah terbitnya fajar. Begitu juga amalan sebahagian daripada para sahabat dan juga tabi'in dan para salafun as-salih. Mereka kadang-kala satu ayat mereka ulang-ulang sampai ke pagi. Seperti mana amalan Umar bin Khattab dan juga sahabat yang lain. Lalu orang yang mana pada waktu itu dia baca dengan tujuan nak mendalami, menelaah, meneliti sesuatu maksud ayat Al-Quran, maka dia bacalah pada waktu itu ikut keperluan dia. Contohnya macam Nabi pun pernah satu ayat berulang kali sepanjang malam baca. Begitu juga sahabat dan juga para tabi'in. Maka kata Imam Nawawi, maka yang terbaik adalah setiap orang kita tak boleh nak nilai sama. Jangan pula kalau kita tengok ada orang itu dia memang jenis menelaah, meneliti, pada waktu itu mendalami makna dan dia pada waktu itu ambil masa untuk membaca Al-Quran. Orang yang banyak khatam pula dia pertikaikan. Tengok ni, langsung tak khatam-khatam. Bila nak khatam? Tak boleh. Kerana Imam Nawawi sendiri tegaskan, setiap orang berbeza-beza penilaiannya. Kita tak boleh nak hukum semua orang sama rata. Begitu juga orang yang baca Al-Quran dengan penelitian, dengan kajian. Dia tak boleh pula nak menyalahkan. Tengok orang tu baca Al-Quran 3 kali sehari khatam, sehari sekali khatam. Itu semua tak faham. Itu jenis orang yang tak memahami Al-Quran. Itu jenis yang tak bagus. Tidak. Lalu yang tak bagusnya adalah orang yang sangka dirinya bagus dan pada waktu itu dia memandang rendah pada orang lain. Itu orang yang tak bagus. Siapakah orang yang tak bagus? Orang yang tak bagus adalah orang yang dia rasa amalan dia bagus, apa dia buat sahaja betul, dan pada waktu itu selain daripada apa yang orang lain buat berbeza dengan dia, pada waktu itu adalah amalan yang sia-sia, amalan yang pada waktu itu tak baik. Itu orang yang tak bagus. Itu orang yang ada masalah sebenarnya. Itu orang yang pada waktu itu dia ada problem sebenarnya. Itu orang yang ada penyakit yang ada pada iblis pada waktu itu menyangka dirinya baik berbanding dengan orang lain. Padahal kita dah baca banyak orang yang mana pada waktu itu baca Al-Quran setiap hari khatam. Bahkan itu amalan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Takkanlah kita lebih baik daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu Imam Nawawi sangat mu'tadil dalam penilaian dia. Beliau mengatakan tak boleh hukum semua orang sama rata. Setiap orang penilaiannya berbeza-beza. Orang yang nak membaca Al-Quran dengan tujuan mengkaji, meneliti, pada waktu itu dia bacalah ikut kemampuan dia. Begitu juga kata Imam Nawawi, begitu juga mereka yang sibuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Dia sibuk mengajar. Sebelum mengajar, dia kena ulang kaji apa yang dia nak ajar. Dia tak ada masa yang banyak untuk baca Al-Quran. Lalu janganlah pula orang yang pada waktu itu banyak masa dengan Al-Quran kata namanya guru, kata namanya ustaz, tapi langsung tak baca Al-Quran. Al-Iyadzubillah. Sebab itu kata Imam Nawawi, begitu juga dengan orang yang sibuk menyebarkan ilmu. Maka pada waktu itu dia bacalah Al-Quran ikut kemampuan dia. Yang ketiga kata Imam Nawawi, begitu juga seorang yang menjadi hakim, yang menguruskan pelbagai kes di tengah kaum muslimin dan sebagainya, maka pada waktu itu dia bacalah Al-Quran ikut kemampuannya. Kita tak boleh nak kata nama hakim tetapi pada waktu itu tidak membaca Al-Quran. Tak boleh.
Tak boleh menghukum setiap orang itu sama seperti kita hanya kerana kita rajin membaca Al-Quran, maka kita hukum semua orang yang tak seperti kita sebab okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey. Mana lagi Imam Nawawi? Okey, Imam Nawawi menyebut di sini. Maka ini sebagai contoh. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey. Adakah jelas ahlan-ahlan ada sedikit gangguan pada line sebentar tadi? Saya mohon maaf. Okey. Adakah jelas sekarang? Okey. Mohon komen kalaulah dah mula jelas ataupun masih tersangkut-sangkut. Adakah line saya sudah okey sekarang? Okey, dah okey. Mas Ria Maria dah okey. Jelas. Sangkut. Aisyah Osman kata masih sangkut. Sangkut tadi terputus kejap. Okey, yang tadi tu memang terputus. Tapi sekarang, saya mohon maklum tentang komen sekarang. Adapun yang tadi, mungkin dalam tempoh 1 minit. Ataupun beberapa, saya pun baru perasan. Tapi sekarang bagaimana? Adakah sekarang dah jelas? Adapun tadi, memang saya nampak ada yang komen kata terputus. Tapi yang kita nak tahu adalah sekarang. Yang lalu itu kita jadikan sempadan dan pengajaran. Yang tadi tu terputus, okey. Lalu sekarang dah jelas, terima kasih, okey. Jelas, okey. Sekarang okey, jelas. Dah okey. Rokiah Mustafa dah okey. Nurul Hidayat jelas. Rawang jelas, dah okey. Okey. Line on off sekejap. Mungkin tadi. Okey, jelas. Okey, sekarang jelas. Dah jelas. Okey. Lalu lebih kurang 90% kata jelas. Putus terus. Lalu Sa'adi Hasan kata putus terus. Okey dah. Hasliza, jelas. Okey. Kalaulah ada di antara sahabat yang masih putus-putus, boleh keluar dan masuk semula. Sebab kadang-kala line itu masih interrupt. Tetapi saya rasa dah okey sebab saya buka lagi satu skrin yang mana dah okey. Mohon maaf di atas segala kekurangan sebentar tadi. Saya tak perasan yang mana telah putus lebih kurang beberapa ketika. Saya mohon maaf. Nanti kalaulah ada yang terlepas, nanti boleh tengok ulangan ataupun saya ulang mana yang sempat. Lalu sebenarnya Imam Nawawi ringkasannya menegaskan bahawa apakah yang terbaik tak boleh dinilai semua di satu sudut. Tidak boleh. Maka sebab itu Imam Nawawi tegaskan wal mukhtar, dan yang terbaik annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Setiap orang pada waktu itu berbeza mengikut kemampuan dia. Lalu Imam Nawawi bawakan 3 contoh orang yang mana pada waktu itu kalaulah dia tak dapat baca banyak Al-Quran tak mengapa. Contoh yang pertama, orang yang dia baca Al-Quran dengan tujuan pengkajian, penyelesaian masalah, mencari suatu hukum ahkam, maka dia memang pada waktu tu nak baca perlahan kerana nak mencari jawapan, kajian. Maka itu tak mengapa, dia bacalah ikut kemampuan dia. Yang kedua adalah orang yang sibuk pada waktu itu mengajar ilmu. Macam saya ni tak ada apa sangat. Sehari hanya ada lebih kurang 5 kelas. Sehari lebih kurang pagi pukul 6.30, pukul 8, kemudian pukul 8.30. 8.30 adalah yang di Facebook. 8.30, kemudian 12.30, 4. Kemudian 3 suku yang memang ada di Facebook. Yang lain tu semua adalah kelas saya dengan madrasah dan juga kelas saya dengan guru dengan beberapa sahabat saya. Kemudian 3 suku, kemudian 6, kemudian 9, pukul 9 dan juga pukul 10.30 kalaulah ada kuliah maghrib 9. Lalu saya hanya ada lebih kurang 8 kelas. Setiap hari 8 kelas. Cumanya yang di Facebook ada 3, yang di Telegram ada 1. Lalu saya setiap hari ada 8 kelas. Dan kalaulah ada kuliah maghrib, maka pada waktu itu 9 kelas. 9 kelas. Nampak macam simple, satu kelas lebih kurang setengah jam. Dan ada juga kelas yang 1 jam. Kelas yang jam pukul 7 sampai 8 itu 1 jam.
Lalu nampak macam simple, pada waktu itu 9 kelas. Tetapi bayangkan kalaulah saya nak mengajar untuk setengah jam, pada setiap 9 jam ini, setiap 9 waktu ini, saya perlukan sekurang-kurangnya waktu yang sama juga untuk ulang kaji. Lalu ini saya yang tak banyak. Bayangkan guru yang mengajar di pondok, bayangkan guru yang mengajar di madrasah, bayangkan guru pada waktu itu yang mengajar banyak kelas subjek yang berbeza. Bayangkan pada waktu itu berapa banyak ulang kaji yang mereka kena buat. Tiba-tiba datang pula seorang yang pada waktu itu dia memang pencen ataupun dia memang banyak masa lapang, dia boleh baca Al-Quran 1 juz, 3 juz, 5 juz, 10 juz, lalu dia kata, tengok, nama je ustaz, namanya guru, nama je muallim, nama je sekian, tapi tak baca Al-Quran. Sebenarnya tak boleh. Setiap orang pada waktu itu berbeza tahap dia. Saya yang tak banyak kelas, hanya ada 9 kelas pun, pada waktu itu faham kesibukan yang dihadapi oleh para guru, oleh para ustaz, oleh para cikgu yang pada waktu itu kena buat persiapan untuk kelas. Lalu tak boleh hukum sama. Begitu juga Imam Nawawi bawakan contoh hakim yang pada waktu itu nak menyelesaikan masalah ummah, urusan ummah, dia tak ada masa nak baca Al-Quran, maka tak boleh hukum dia sama. Sebab itu kata Imam Nawawi, semua ini termasuk dalam kepentingan agama dan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin. Mereka pada waktu itu perlu menyelesaikan urusan kaum muslimin. Lalu kata Imam Nawawi, semoga kesibukan itu tidak sampai mengganggu kesempurnaan bacaan itu. Sedangkan yang tidak termasuk golongan itu, orang yang memang banyak masa, pada waktu itu dia bukanlah nak mengkaji, pada waktu itu dia bukanlah ada sibuk mengajar, ataupun pada waktu itu dia memang banyak masa lapang. Kata Imam Nawawi, orang yang mana bukan daripada golongan di atas, hendaklah membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Sebab itu tulisan Imam Nawawi di sini, wa man lam yakun min haula'il madhkurin falyastakthir ma amkanah min ghairi khuruj ila haddil malal. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apa kata Imam Nawawi? Sedangkan yang tidak termasuk golongan di atas, maksudnya dia memang banyak masa lapang, dia banyak waktu free, hendaklah dia membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Kalaulah contoh dia ada 6 jam waktu lapang, maka habiskan 6 jam tadi untuk baca Al-Quran. Kita sebut waktu lapang, tolak rehat, tolak makan minum, tolak contohnya dia ada ikut program yang lain. Contoh dia ada 6 jam, maka pada waktu itu dia sibukkanlah 6 jam tadi dengan membaca Al-Quran. Sebab itu kata Imam Nawawi, orang yang banyak masa lapang apa dia kena buat? Dia kena membaca Al-Quran sebanyak mungkin dengan syarat. Orang yang nak baca Al-Quran sebanyak mungkin ada syarat dia. Apa syarat dia? Imam Nawawi sebut, namun jangan sampai ke tahap dia akan jadi bosan dengan bacaan Al-Quran. Al-A'yadzubillah. Contoh, dia memang ada 6 jam waktu lapang, tetapi dia punya tahap konsentrasi yang dia mampu bagi untuk Al-Quran contohnya sejam. Maka habiskanlah sejam tadi dengan Al-Quran. Tapi jangan pula pada waktu itu dia memang boleh fokus sejam je, tetapi dia nak juga baca sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi dia memaksa diri dia. Kata Imam Nawawi, syarat nak memperbanyakkan Al-Quran, jangan sampai pada waktu itu bosan. Ada kata tolak masa memasak. Ya, nak memasak perlukan contohnya sejam. Nak memotongnya pada waktu itu, kalaulah contoh yang belum mahir, nak tengok resepi lagi, buka YouTube, buka YouTube, pause, ikut, buka YouTube, pause, ikut. Belum lagi dikira yang waktu memasak, kita kiralah waktu memasak sejam, sambil tengok YouTube, sambil potong dan sebagainya. Nak basuh pinggan sejam, mungkin dia ada 4 jam. Tetapi walaupun ada 4 jam, kalau mampu buat semua ini untuk membaca Al-Quran, tapi Imam Nawawi sebut baca sebanyak mungkin Al-Quran dengan syarat jangan sampai ada perasaan bosan. Sebab kalaulah pada waktu itu kita paksa dan tiba-tiba pada waktu itu rasa bosan itu meletus, langsung lepas tu dia tak nak baca Al-Quran. Manakah yang lebih elok? Orang yang pada waktu itu
dia memang tahu dia boleh istiqamah 1 jam, dan itu yang dia pegang, daripada orang yang pada waktu itu dia paksa dirinya, walaupun dia tahu hanya sejam, dia paksa dirinya, dan kemudian lepas tu dia langsung tak baca, selepas 1 bulan mungkin, selepas beberapa hari mungkin. Sebab itu ringkasan daripada perenggan ini sangat-sangat penting. Imam Nawawi dah ringkaskan dengan bahasa yang begitu mudah. Apakah dia? Setiap orang tak boleh dihukum sama, setiap orang berbeza. Orang yang sibuk dengan urusan-urusan yang melibatkan maslahat umat, yang melibatkan urusan orang ramai, sama ada pengkajian ataupun penyebaran ilmu, ataupun pada waktu itu sebagai hakim yang menyelesaikan masalah, dia bacalah ikut kemampuan dia. Orang yang banyak masa, maka banyakkanlah sebanyak mungkin masa, dengan syarat jangan sampai bosan. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Oh, lalu ada ke yang tengok YouTube? Lalu Masya Allah, lalu ada yang tengok YouTube kan? Tapi itulah dia, zaman dah mudah. Zaman dah mudah, tengok YouTube je. Nanti akan datang sampai satu masa tak payah tengok YouTube dah. Pada waktu itu mungkin robot yang masakkan untuk kita. Kalaulah dulu nak kena minta resepi, jiran pula tak nak bagi, keluarga tak nak bagi. Ingat lagi zaman tu, minta resepi, dia jual mahal, tak nak lah, aku nak bagi resepi ni, rahsia turun-temurun, tak nak. Sekarang ni hanya perlu search dia, macam mana nak buat butter chicken sedap, siap tambah sedap tu, siap tambah sedap, keluar butter chicken nak buat cara sedap, ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk penulisan, ada yang ajar satu persatu, nak gaul berapa minit. Saya pun kadang-kala, Masya Allah, bagus juga orang-orang yang buat sharing ni, membantu orang-orang yang pada waktu itu nak memasak. Okey. Lalu setiap orang ada kelebihan masing-masing. Okey. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka itu syarat dia, jangan sampai bosan. Dan ini yang kita nak ambil daripada riwayat Aisyah. Aisyah pernah sebut bahawa baginda Nabi SAW bersabda, "I'malu, lakukanlah amalan ma tutiqun, apa yang kamu mampu." Buat amalan ikut kemampuan kita. Kerana Nabi SAW sebut pada hadis riwayat Aisyah tadi, "Fa innallaha la yamal." Allah tak pernah rasa bosan nak bagi pahala. Cumanya yang risaunya adalah pada waktu itu kita yang bosan lalu meninggalkan amalan tersebut. Lalu sebab itu jangan paksa diri di luar daripada kemampuan diri, lalu buat hanya untuk beberapa hari, minggu ataupun bulan, dan kemudian langsung diabai dan ditinggalkan. Tidak. Maka itu yang Imam Nawawi tegaskan di sini. Seterusnya Imam Nawawi menegaskan, tetapi pandangan Imam Nawawi juga adalah menukilkan bahawa ada sebahagian ulama yang pada waktu itu menyebut bahawa untuk orang awam seperti kita, pada waktu itu mengkhatamkan Al-Quran dalam masa 1 hari 1 malam, hukumnya adalah tidak disukai untuk orang awam seperti kita. Adapun para salafus salih, para ilmuwan, para ulama, pada waktu itu mereka berada pada tahap dan level yang berbeza. Sebab itu Imam Nawawi menyebut, sebahagian ulama terdahulu tidak gemar mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Kita tengok cara Imam Nawawi. Walaupun ini nampaknya adalah seperti apa yang beliau punya pandangan, tetapi perkataan yang beliau gunakan sangat beradab. Dia tak kata orang yang hafalkan Al-Quran dalam tempoh sehari semalam itu sia-sia, itu adalah buang masa. Dia tak kata orang yang mana khatamkan Al-Quran begini-begini pada waktu itu adalah orang yang mana buat benda yang makruh. Tak ada. Imam Nawawi bukan seperti kita yang mana cepat menghukum amalan orang lain hanya kerana amalan orang itu berbeza daripada kita. Tapi apakah perkataan Imam Nawawi gunakan? Wa qad kariha jamaah. Dan ada sebahagian para ulama al-mutaqaddimin yang terdahulu, mereka tidak gemar, mereka tidak suka al-khatam fi yaum wa lailah, untuk mengkhatamkan Al-Quran sehari semalam. Tetapi dia tak langsung sebut tentang amalan orang itu begini-begini dan sebagainya. Dan kita kena mula berhenti bercakap dan menghukum tentang amalan orang lain. Sebab setiap amalan itu yang menilainya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita kena fokus pada amalan kita. Adakah amalan kita amalan yang pada waktu itu kita lakukan sebaik mungkin, amalan yang terbaik. Jadi kita nampak di sini betapa beradabnya Imam Nawawi dalam mengutarakan pandangannya tanpa pada waktu itu meletakkan sebarang penilaian tentang amalan-amalan orang-orang yang terdahulu. Maka apakah dalil untuk para ilmuwan yang mengatakan bahawa tidak digalakkan untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam? Antaranya, kata Imam Nawawi, adalah apa yang kami riwayatkan dengan sanad yang sahih dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai dan juga lain-lain. Apakah maksud riwayat yang lain-lain? Maksudnya, contohnya kata Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, contohnya riwayat ini ada dalam riwayat Musnad Ahmad. Ada dalam riwayat Musnad Ahmad. Okey. Daripada siapa riwayat ini? Daripada Abdullah bin Amr ibn Al-As. Beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min thalath." Yang mana Nabi SAW bersabda, la yafqah, orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada tempoh 3 hari, dia tidak faqih, dia tidak memahami apa yang dibacanya. Dia tidak memahami apa yang dibacanya. Apakah maksud la yafqah? Maka para ulama mula mensyarahkan maksud la yafqah. La yafqah itu daripada sudut terjemahan tidak faham. Tetapi apakah maksud daripada sudut bahasa Arabnya? Maka di sini Ibn Allan menyebut pada waktu itu maksud la yafqah adalah yanqusu fahmuh wa tadabburuh. Pada waktu itu kuranglah tempoh untuk dia memahami. Bukanlah langsung maksudnya la yafqah langsung tak faham. La yafqah ay yanqusu fahmuh wa tadabburuh. Kurangnya tempoh, kurangnya waktu pada waktu itu untuk dia memahami akan isi kandungan Al-Quran daripada sudut itu. Akan tetapi daripada sudut adakah dia dapat pahala? Tetap dapat pahala. Kerana tuntutan untuk meneliti akan Al-Quran adalah tuntutan yang berbeza. Kelebihan membaca setiap satu huruf Al-Quran 10 pahala, itu dia tetap dapat. Lalu bukanlah bererti bila Nabi sebut pada hadis ini la yafqahu, tidak akan faham. Maksudnya kurang waktu untuk dia faham, kurang waktu untuk dia tadabbur, kata Ibnu Allan rahimahullahu taala. Tapi bukanlah bererti tak dapat pahala. Sebab itu kata Ibnu Allan, amma thawabu ala qiraah fahasil liman qara'ahu sawa'un fahimah amla litta'abbudi bilafzih. Adapun orang yang mana baca Al-Quran, membaca Al-Quran, dia tetap dapat pahala. Sama ada dia baca pada waktu itu dengan faham ataupun pada waktu itu tak faham, tetap dapat pahala. Sebab bila Nabi sebut tentang pahala orang yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, sabda Nabi, barang siapa yang membaca, Nabi sebut pada hadis itu, Nabi tak letakkan di situ syarat membaca dengan faham, membaca pada waktu itu dengan faham maksudnya, tidak. Nabi hanya sebut man qara'a, barang siapa yang membaca, harfan sebagai nakirah umum, mana-mana huruf, mana-mana perkataan daripada kitab Allah, maka pada waktu itu falahu asyru hasanah, dia akan mendapat 10 ganjaran. Sebab itu kata Ibnu Allan, kena betul-betul faham maksud hadis ini. Kerana banyak orang ambil hadis ini sebagai dalil untuk mereka pada waktu itu mengecam, menghukum, mengata salah orang yang baca Al-Quran tanpa faham. Padahal sebenarnya ianya dua situasi yang berbeza, dua hadis yang berbeza, dua tuntutan yang berbeza. Membaca Al-Quran, Ibnu Allan menegaskan pahala tetap dapat walaupun dia tidak faham. Tetapi maksud daripada riwayat ini la yafqah ayyan kusu, pada waktu itu kurangnya waktu untuk dia faham dan kurangnya waktu untuk dia tadabbur ayat tersebut bila dia khatamkan kurang daripada 3 hari. Saya harap penerangan ini adalah jelas, dan insya-Allah kita akan sambung esok daripada 2 perenggan yang terakhir, muka surat 208 hari ini insya-Allah. Lalu minta maaf di atas terputusnya akan siaran beberapa ketika
Saya pun tak berapa perasan tadi, namun moga-moga adanya manfaat daripada pertemuan kita insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita jumpa jam 9 malam nanti di Telegram channel Kuliah Umar Aziz, perkongsian santai sirah, membicarakan pada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak join Telegram channel? Mungkin ada yang bertanya. Maka mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen, search ataupun cari Telegram channel yang bernama Kuliah UMAR, Kuliah Umar Aziz. Kuliah Umar Aziz, kita buat sharing berkenaan tentang sirah hampir setiap malam setakat ini, alhamdulillah. Selain kadang-kala kita buat juga kuis tentang sirah dan juga ada perkongsian hayati Quran dalam bentuk ringkas di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Moga-moga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada waktu yang lain pada jam 9 malam ini. Dan juga kepada yang nak join hanya di Facebook, esok jam 8.30 pagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.